TV KPM. Selamat sejahtera semua. Saya harap murid-murid semua sihat di rumah. Sekarang kita berdalam slot sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Penting anda semua menonton slot ni kerana kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang dalam SPM. Betul tak? Saya pasti semua setuju. Nama saya Hanif Sean dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat penting kerana mata pelajaran ini akan membantu kita menjadi insan yang lebih bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga dan negara. Tentunya mata pelajaran pendidikan moral. Dan kalau nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita hari ini, jom sama-sama kita saksikan profil guru kita. Ya, kita sudah saksikan profil guru kita iaitu Cikgu Magesh. Cikgu Magesh, selamat datang hari ini, Cikgu. Okay. Cikgu nampak cantik dan sihat hari ini, ya. Terima kasih, Hanif. Ya, tentu, Cikgu. Sebenarnya bukan kita berdua saja hari ini dalam slot sukses SPM 2022 ni. Kita Betul. Ada 4 lagi murid dalam talian. Kawan-kawan saya dalam talian, cuba lambai sikit dekat saya di sini, dekat kami dengan Cikgu. Begitu semangat. Cikgu, boleh saya minta tolong Cikgu untuk perkenalkan keempat-empat murid kita? Okey, semestinya saya ingin perkenalkan murid kesayangan saya iaitu Ganesh Moses, Kirti, Surya Prakash dan juga Savita Shri. Ya, mereka semua saya rasa sudah bersemangat untuk belajar hari ini, Cikgu. Cikgu boleh perkenalkan kepada kita dan murid-murid di rumah, apakah topik yang Cikgu akan bincangkan hari ini? Okey, sebenarnya Hanif, hari ini kita akan bincangkan tentang pengurusan perbelanjaan. Okay, bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan secara beretika. Saya rasa itu penting, Cikgu, untuk kita, untuk sekarang dan juga masa depan. harapan. Betul, sangat penting. Boleh kita mulakan pembelajaran kita, Cikgu? Ya, saya mulakan dengan pembelajaran pada hari ini, ya, Hanif, ya. Baik, silakan, Cikgu. Okey, jadi tajuk hari ini adalah tentang unit 10 di tingkatan 4 iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika, ya. Okey. Jadi dekat sini apakah objektif yang kita akan dapat di akhir pembelajaran pada hari ini adalah cara menguruskan perbelanjaan secara beretika, kepentingan pengurusan dan juga kesan perbelanjaan sekiranya tidak beretika. Jadi ini ada 3 perkara yang mana kita perlu pertikaikan ataupun kita perlu memberikan kepentingan, ya, bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan bukan sahaja pada masa kini dan juga untuk masa hadapan. Okey. So, sebelum saya masuk kepada sesi pembelajaran, saya ingin bertanya kepada murid-murid kesayangan saya, pernahkah wang anda habis dibelanjakan dalam masa yang singkat? Jadi pertama sekali saya nak tanya, okey, Kirti. Kirti, boleh saya tanya berapakah duit belanja yang Ibu Kirti beri untuk setiap hari untuk perbelanjaan sekolah? RM5 sehari. Wow, RM5, ya. Okey, adakah Kirti akan habiskan RM5 ataupun Kirti akan simpan baki? Saya simpan baki. Di mana Kirti simpan baki tu? Dalam tabung. Okey, agaknya lebih kurang berapa ringgit agaknya Kirti simpan? RM3. Wow, RM3 tu duit yang besar juga, ya. Okay, maknanya memang Kirti ni mengamalkan memang berjimat dalam menguruskan perbelanjaan seharian dia. Bagus, ya. Syabas, ya, Kirti. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana kita akan apa yang kita maksudkan dengan perbelanjaan seharian dan juga bagaimana kita akan uruskan perbelanjaan kita secara beretika. Okey, jadi ini adalah maksud, ya, apa yang dimaksudkan dengan pengurusan perbelanjaan secara beretika itu wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barangan dan juga perkhidmatan. Okey, jadi dekat sini secara ringkas saya katakan di sini adalah pengurusan perbelanjaan adalah bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan kita, walaupun sama ada untuk setiap hari ataupun untuk jangka masa yang panjang, di mana pengurusan ini akan memberikan banyak manfaat kepada kita, bukannya kesan yang negatif, ya. Baiklah, Cikgu, saya rasa itu sangat menarik, ya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar, tapi anda semua jangan ke mana-mana. Banyak lagi Cikgu Magesh akan berkongsi dengan kita hari ini. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 di KPM.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022 bersama saya dan Cikgu Magesh hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral. Topik hari ini sangat penting iaitu mengenai belanja secara berhemah. Saya rasa Cikgu Magesh ada tips-tips ni nak berkongsi bagaimana kita nak belanja secara berhemah, ada Cikgu? Ya, betul, ada banyak tips saya nak berkongsi dengan Hanif dan juga semua murid dan juga yang menonton program ini hari ini ya. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Okey. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan kita supaya kita tidak akan menghadapi apa-apa masalah berkaitan dengan keuangan ya. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok mendokumentasikan perbelanjaan. Okey. Saya nak tanya, mendokumentasikan perbelanjaan saya nak tanya kepada murid-murid saya itu Ganesh, apa yang anda faham mengenai mendokumentasikan perbelanjaan? Mencatatkan pembelanjaan anda. Okey, mencatatkan perbelanjaan. Maknanya dekat sini kita mencatatkan perbelanjaan kita setiap hari sebenarnya. Itu merupakan satu cara yang bagus ya. Okey, kenapa kita perlu mencatatkan perbelanjaan kita seharian, Ganesh? Untuk mengenali pembelanjaan hari-hari. Okey, untuk mengenali berapa yang kita telah belanja. Okey, sekiranya katakan contoh saya mencatatkan setiap perbelanjaan yang saya buat pada hari ini dan keesokan harinya saya terus membuatkan untuk satu bulan. Jadi saya boleh tengok berapakah duit yang saya telah belanja untuk bulan ini dan berapakah untuk bulan yang hadapan ya. Maknanya saya boleh buat perbandingan. Maknanya di mana saya boleh menjimatkan perbelanjaan saya. Itu merupakan satu cara saya rasa sangat efisien yang mana pada masa kini bukan ramai yang melaksanakannya ya. Okey, yang kedua adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Jadi dekat sini kita perlu pasti berapa banyak duit sebenarnya yang kita perolehi, berapakah gaji yang diperolehi. Okay, di manakah di sini kita akan tengok adakah duit yang kita ada, wang yang kita ada tu cukup untuk membeli barang keperluan kita. Adakah kita perlu membeli barangan yang tidak diperlukan, ya? Okey, mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Ini sangat-sangat penting sebelum kita membeli belah ataupun kita ingin membeli sesuatu yang berjenama mahal ke. Okey, jadi kita kena pastikan, okey, kita perlu membuat satu checklist ya untuk senarai berbelanja atau merancang perbelanjaan kita di mana berapa ya apa yang perlu kita beli dan berapa harganya lebih kurang. Okey, dekat sini kita mesti perlu membuat perbandingan harga contoh. Ya, jadi dekat sini kita akan tengok adakah barang itu mesti kita dapatkan ataupun kita boleh tunggu untuk bulan yang akan datang ya. Okey, membeli barangan secara tunai ataupun kad kredit ataupun kita gunakan kad debit ya. Kita tidak menggunakan kad kredit sebenarnya dekat sini. Jadi dekat sini apa yang dimaksudkan adalah sekarang ni kita lebih baik kita bawa wang tunai cash ya ataupun kita gunakan kad debit kita untuk membeli belah dan tidak menggunakan kad kredit sebab bila kita gunakan kad kredit kita akan lewa, kita akan suka nak kita nak charge kad tersebut. Jadi kita senang nak kita akan terpengaruh dengan kad kredit itu, jadi kita akan beli secara sewenang-wenangnya sebenarnya. Jadi kita tidak boleh mengawal kita punya emosi untuk membeli sebenarnya ya. Okey, yang seterusnya adalah tidak terpengaruh dengan jualan murah. Sekarang dah dengan sempena perayaan dan sambutan pelbagai perayaan dan sebagainya, kita ada banyak jualan murah ya di mall-mall ya, di supermarket dan sebagainya. Jadi dekat sini ini mempengaruhi ramai pelanggan ataupun pengguna yang mana mereka ingin mengambil kesempatan untuk membeli belah. Dengan andaian mereka akan mendapat dalam kadar harga yang sangat murah sebenarnya. Dan apa yang berlaku adalah mereka ni terpengaruh dengan jualan murah ini dan mereka membelanjakan duit mereka dan sekarang ni apa yang berlaku adalah banyak perbelanjaan dijalankan secara dalam talian. Okey, shopping dalam talian sebenarnya ya. Jadi ini juga boleh mempengaruhi kadar di mana kedudukan kewangan kita. Okey, yang akhir sekali adalah mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Okey, bagaimana kita mendisiplinkan diri? Okey, dekat sini saya ingin tanya kepada Surya Raj. Bagaimana kita mendisiplinkan diri ketika berbelanja? Mengelakkan diri daripada tipu. Macam mana? Saya tak dengar. Surya Raj? Mengelakkan diri daripada tipu. Okey, mengelakkan diri ya, mendisiplinkan diri, maknanya jangan terpengaruh. Kita cuba disiplinkan diri kita daripada membeli barangan yang tidak diperlukan. Jadi dekat sini kita perlu hanya membeli barang yang perlu, bukannya barang kehendak.
Okey, barang perlu dekat sini contohnya barangan keperluan harian yang mana kita memang perlukan. Barang kehendak ni mungkin kita boleh tak penting sangat tetapi mungkin kita boleh elakkan untuk membeli sekarang. Mungkin pada masa yang akan datang mungkin kita boleh fikirkan tentang membeli barangan kehendak. Okey, dengan cara-cara ini mungkin kita boleh menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Jadi dekat sini ada 6 cara sebenarnya mungkin kita boleh gunakan. Jadi murid di luar sana, even kita boleh gunakan, kita boleh tengok yang mana mengikut kesesuaian kita ya. Okey, ini merupakan satu cara yang mana kita patut ikut supaya kita tidak mengalami masalah dari segi kekurangan kewangan. Okey, seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Jadi bila kita telah mengamalkan cara, kita telah tengok ada 6 cara dekat situ. Okey, dan kita telah mengamalkan cara untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika dan apakah kepentingan ataupun apakah keperluan kita menguruskan perbelanjaan secara beretika. Yang pertama sekali adalah menjamin masa depan. Jadi maaf. Okey, mencari masa depan dekat sini supaya kita tidak mengalami masalah contohnya kekurangan wang, terutamanya masa kecemasan ataupun contohnya murid-murid mungkin mereka akan melanjutkan pelajaran ke pusat ke institusi pengajian tinggi, jadi mereka perlukan wang ya untuk dibelanjakan untuk sesi pembelajaran. Jadi bila kita uruskan perbelanjaan secara beretika, mereka boleh gunakan untuk masa hadapan atau masa tua dan juga ataupun untuk masa kecemasan, contohnya perlukan untuk rawatan ya. Okey, mengelakkan pembaziran. Okey, jadi dekat sini bila kita menguruskan perbelanjaan kita secara beretika, kita boleh mengelakkan daripada sikap boros. Okey, sikap boros membeli barangan yang sepertinya apa yang kita nampak dah, kebanyakan kita membeli barang yang tidak diperlukan ya. Okey, jadi dekat sini kita boleh mengelakkan pembaziran daripada membeli barangan tersebut. Jadi contohnya bila saya berikan satu contoh di rumah, katakan sudah ada gula, ada 2 kilo gula di rumah tetapi kita nak beli lagi gula. Jadi benda tu memang sudah ada. Jadi kita tak perlu beli sekarang. Mungkin kita akan beli kemudian ya. Okey, menjadi rujukan perbelanjaan akan datang, mengelakkan diri daripada ditipu ya. Jadi dekat sini bila sekarang ada banyak scammer dan sebagainya, contohnya pembelian dalam talian, jadi kita kena pastikan sama ada barangan itu memang sebenarnya dijual ataupun tidak ya. Okey, mengurangkan beban hutang. Ini sangat penting kerana bila kita berbelanja secara sewenang-wenangnya, jadi apa yang akan berlaku adalah kita akan melibatkan di dalam meminta hutang daripada orang lain ya. Okey, jadi ini akan ini boleh mengelakkan diri kita daripada berhutang. Okey. Seterusnya, okey, kita nak tahu kita adalah pengguna. Okey. Jadi kita ada hak sebagai seorang pengguna. Jadi salah satu daripada haknya adalah hak untuk bersuara. Okey. Jadi selain daripada hak untuk bersuara, ada lagi hak-hak yang lain. Jadi saya ingin bertanya kepada murid saya. Okey, Savita, apa hak lain Savita? Hak untuk membuat pilihan. Wah, bagus ya, hak untuk membuat pilihan. Okey, Ganesh? Hak untuk mendapatkan maklumat. Okey, hak untuk mendapatkan maklumat. Okey, Kirti? Ya, Kirti, Ya, Kirti? boleh pasang mic? Okey, Suria? Hak untuk mendapatkan ganti rugi. Okey. Jadi kita akan tengok dekat sini, okey, apakah hak-hak ya yang disebutkan oleh murid saya dekat sini? Okey, ini adalah hak-hak sebagai seorang pengguna. Okey, ada 8 hak sebenarnya sebagai seorang pengguna perlu diketahui. Okey, untuk ini boleh membantu kita dalam pengurusan wang, okey, perbelanjaan secara beretika. Okey. Okay, dan paling penting sekali ialah kita nak tengok apakah implikasi ataupun kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Jadi dekat sini kita akan tengok ada 4 pihak yang terlibat, iaitu diri, keluarga, negara dan juga masyarakat, yang mana memberikan implikasi kepada keempat-empat pihak ini sekiranya kita tidak menguruskan perbelanjaan secara tidak beretika. Okey, yang pertama sekali adalah diri ya. Apa yang akan berlaku kepada diri sekiranya kita ni berbelanja secara sewenang-wenangnya, tidak berjimat cermat ya. Okey, apa yang akan berlaku adalah dalam kategori kita akan jatuh dalam kategori muflis ataupun bankruptcy ya. Okey, selepas tu kita akan disenarai hitamkan oleh bank. Bila disenarai hitamkan oleh bank, apa yang berlaku adalah kita tidak boleh membuat pinjaman daripada mana-mana, wang daripada mana-mana bank. Lepas tu kita tidak boleh kita tidak boleh keluar daripada negara ya. Jadi ini merupakan satu masalah yang besar ya. Okey, lepas tu kita akan ditenggelami dengan beban hutang.
Okey, dan juga kita akan semestinya akan menghadapi masalah kewangan, tidak mencukupi duit. Okey, jadi ini merupakan kesan yang kita akan hadapi kepada diri ya. Okey, apa yang berlaku kepada keluarga adalah keluarga juga akan menghadapi masalah yang sama, kesan yang akibat daripada diri kita yang tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika. Jadi apa yang akan berlaku kepada keluarga? Keluarga terpaksa kongsi beban perbelanjaan yang dialami oleh individu dalam keluarga tersebut akibat berbelanja secara berlebihan. Ini di mana keluarga terpaksa mencari sumber untuk menyelesaikan hutang dan apa yang akan berlaku adalah akan berlakunya hubungan kekeluargaan itu mungkin terjejas. Mungkin dekat sini hubungan kekeluargaan mungkin tak gembira, tak sejahtera hanya disebabkan oleh hutang yang melambak bertimbun dan terpaksa tak tahu macam mana cara untuk melangsakan hutang tersebut. Ini akan memberikan satu masalah konflik dalam keluarga. Okey, untuk negara pula ini akan menyebabkan masalah, ini akan meningkatkan kadar inflasi dan juga meningkatkan kadar import. Okey, dan juga kepada masyarakat apa yang berlaku adalah melahirkan tabiat boros dan juga meningkatkan pemyutang yang tidak berlesen, contohnya alung dan sebagainya, dan juga persaingan yang tidak sihat. Jadi dekat sini kita perlu kita perlu menguruskan perbelanjaan kita secara beretika supaya kita tidak akan kita tidak mengalami implikasi yang di mana empat pihak ini akan terlibat Jadi ini adalah sangat penting. Betul, saya sangat setuju tu cikgu, dan seperti yang kita perhatikan daripada carta yang cikgu berikan ini, kalau seorang itu tidak menguruskan perbelanjaan sahaja, maka implikasi yang dan lain tu akan berturut. yang lebih besar itu sangat bahaya saya rasa, dan sama-sama kita ingin belajar mengurus perbelanjaan kita supaya lebih berhemah tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Saya pasti banyak lagi Cikgu Magesh akan kongsi dengan kita selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana, ini topik yang menarik Terus bersama kami di Sukses KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022. Sangat penting kerana kita ingin jadi seorang pelajar murid yang cemerlang dalam SPM nanti, kerana sekarang kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dan topiknya ialah belanja secara berhemah. Cikgu Magesh adalah bersama saya sekarang, dan Cikgu Magesh sekarang akan berkongsi mengenai soalan bahagian A dan soalan bahagian B. Betul Cikgu Ya, soalan bahagian A, B dan C sebenarnya. Ada dan C juga. Baik, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Okey. Hari ini saya akan bincangkan 3 bahagian soalan yang boleh dikemukakan dalam peperiksaan sebenarnya. Itu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, untuk segmen ini saya akan sentuh tentang bahagian A dan bahagian B dahulu. Okey, bahagian A adalah bahagian soalan struktur. Okey, soalan struktur di mana dia merangkumi 10 markah dan juga ada pecahan soalan Okey, contohnya soalan ni kita nampak ada 2 gambar dekat sini, gambar A dan juga gambar B. Okey, gambar A kita nampak gambar di mana seorang wanita ni boros berbelanja Hanif nampak ada banyak handbag Nampak Cikgu. Okey, Seperti baru gembira ni dia. shopping ni pergi habis lepas shopping. Dan gambar B kita nampak dia kehabisan duit. Tak ada duit langsung dalam dompet dia. Okey. Jadi dekat sini jadi ini adalah pecahan soalan yang boleh kita kemukakan untuk sesi untuk unit ini, untuk tajuk perbelanjaan ini Okey, contoh kata soalan A, berikan pandangan anda berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Ni 2 markah Lepas tu soalan B, senaraikan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika bagi mengelakkan perkara seperti di gambar B. Okey, itu 3 markah. Ramalkan kesan jangka panjang sekiranya situasi gambar A diamalkan dalam kehidupan harian. Okey, 3 markah dan juga huraikan pengajaran yang anda peroleh daripada kedua-dua gambar di atas 2 markah. Jadi kalau kita tengok dalam soalan ini, kita dah nampak kita sudah sentuh dari segi kandungan akademik yang kita bincangkan tadi Hanif Ya, cikgu. Okey, kita dah bincang Betul. tentang cara, lepas tu kita dah bincang tentang kepentingan dan juga kesan. Jadi dalam soalan ni saya nampak kita akan nampak lebih jelas untuk soalan B dan juga soalan C. Okey. Jadi kita akan tengok soalan dia dan juga jawapan. Okey, mari. Okey, sekarang saya akan kemukakan soalan ini pada murid kesayangan saya. Okey, berikan pandangan anda berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Tolong angkat tangan. Okey, Ganesh dah angkat tangan pertama Ganesh. sekali Okey, Ganesh. Okey, berikan pandangan anda bila Ganesh tengok gambar dekat atas tu kan. Jadi apa pandangan Ganesh berdasarkan gambar tersebut? Kita perlu jimat bercermat. Okey, kita perlu berjimat cermat. Nampak dah
ada gambar pertama, gambar A itu kan ada dengan banyak handbag dia kan, banyak bag shopping dia kan. Okay, jadi kat sini mengikut jawapan kan dikata kita perlu berjimat cermat. Okey, kita tengok jawapan sini ada 2 markah. Bila 2 markah kita perlukan huraian untuk dia ya. Okey, jadi kita akan tengok jawapan, contoh jawapan. Okey, bila kita tengok pada soalan berikan pandangan anda. Bila pandangan anda ni murid kena menggunakan jawapan ni, mereka menggunakan perkataan saya sebab soalan tu dikemukakan kepada anda. Okey, jadi pada pandangan saya kita perlu memastikan kedudukan wang kita sebelum berbelanja supaya tidak kehabisan duit. Jadi dekat sini kita sudah dapat 1+1 sebab ni merangkumi 2 markah ya. Jadi pada pandangan saya jadi kita perlu memastikan kedudukan wang. Okey, ini sudah sebelum berbelanja ni dah merupakan satu huraian dan diberikan kenapa kita perlu memastikan kedudukan supaya tidak kehabisan duit. Jadi ini telah melengkap untuk jawapan ini untuk dapatkan 2 markah. Okey, untuk contoh jawapan lain ya. Memberi barangan yang diperlukan sahaja. Okey, ini adalah satu huraian, satu fakta dekat sini. Membeli barangan yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan pembaziran. Jadi dia nampak 1+1 dah 2 markah. Okey, membuat simpanan. Okey, satu lagi jawapan, contoh jawapan adalah membuat simpanan untuk digunakan semasa kecemasan. Jadi dekat sini ini merupakan jawapan lengkap yang mana murid boleh mendapat markah penuh 2. Ya. Sekiranya murid tidak menjawab penuh pun asalkan mereka katakan mereka menjawab membuat simpanan ya, membuat simpanan ataupun memastikan kedudukan wang kita sebelum membeli, mereka akan dapat 1 markah sahaja. Jadi sini kita perlu mengajar murid ya, murid perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan markah penuh. Okey, kita akan tengok soalan B pula. Okey, senaraikan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika bagi mengelakkan perkara seperti gambar B. Okey, Kirti. Cuba jawab Kirti soalan B. Supaya tidak kehabisan duit. Okey, supaya tidak kehabisan duit. Bagus ya. Kenapa pentingnya kita perlu menguruskan perbelanjaan ni, kewangan kita ni supaya kita tidak kehabisan duit. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey. Salah satu jawapan itu sebenarnya jawapan kita ni kita boleh guna sebagai satu daripada jawapan. Okey, dekat sini adalah boleh digunakan semasa kecemasan atau ketika kesempitan hidup ya. Jadi dekat sini boleh, maknanya dekat sini inilah jawapan mungkin murid akan jawab semasa peperiksaan sebenarnya. Kalau kita tengok kepada kandungan akademik tadi mungkin ada banyak ada kepentingan, right? Okey, jadi dekat sini ada contoh simpanan dan pelaburan pada hari tua. Ada merupakan satu daripada jawapan yang kita nampak dalam kandungan akademik kita tadi. Okey, persiapan untuk meneruskan kehidupan pada masa hadapan. Okey, ataupun dekat sini mungkin murid boleh menjawab. Okey, selain daripada jawapan ini, senaraikan kepentingan lain contohnya supaya kita boleh mengelakkan diri daripada berhutang. Okey, itu merupakan jawapan lain selain daripada jawapan yang ditunjukkan dalam skrin ini. Kita boleh guna juga jawapan tersebut ya. Jadi dekat sini jawapan yang diberikan oleh murid itu sekiranya dia logik boleh diterima. Okey, jadi kita boleh beri markah. Okey. Okey, untuk soalan C, ramalkan kesan jangka panjang sekiranya situasi gambar A diamalkan dalam kehidupan harian. Jadi ramalkan kesan dekat sini kita nampak memang gambar A itu adalah gambar dia membeli belah terlampau banyak. Jadi dekat sini kita nampak kesan ni biasanya kesan negatif. Okey, Surya. Okey, apa kesan? Berikan saya satu kesan. Tiada simpanan untuk kegunaan semasa kecemasan. Tiada simpanan untuk digunakan semasa kecemasan. Itu satu jawapan yang sangat bagus ya. Okey, terima kasih Surya. Okey, jadi ramalkan kesan. Tadi kita dah tengok masa kandungan akademik tadi saya dah bagikan tentang kesan-kesan ya. Apakah implikasi yang akan dihadapi untuk diri, keluarga ya. Jadi dalam situasi gambar A ni kita kaitkan dengan situasi gambar A, apakah kesan jangka panjang itu adalah seperti yang Surya beritahu, dia kata kita akan menghadapi ketiadaan wang untuk masa kecemasan. Jawapan lain adalah pengurusan kewangan diri dan keluarga menjadi kucar kacir. Bila kita dah shopping banyak sangat, membeli belah terlampau banyak sangat, tidak mengambil kira berapakah duit yang kita ada sebenarnya, apa yang akan berlaku adalah mungkin kita tidak boleh menguruskan perbelanjaan yang lain ya, mungkin lebih penting daripada membeli belah tadi.
Jadi apa yang akan berlaku mungkin dalam keluarga tu akan berlakunya perselisihan faham, pergaduhan dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu daripada kesan yang boleh dihadapi. Okey, tekanan fizikal, stres ataupun tekanan mental akibat kekurangan wang perbelanjaan. Jadi mungkin ini akan berlaku pada diri ataupun kepada keluarga itu sendiri, di mana bila kita dah beli banyak sangat barang dan tak mengambil kira berapa baki duit yang kita ada. Jadi apa yang akan berlaku adalah kita akan mengalami tekanan stres, tekanan di mana tak tahu apa nak buat. Bagaimana kita akan dapat sumber kewangan untuk melaksakan perbelanjaan yang lain. Jadi ini merupakan stres. Jadi apa yang berlaku adalah mungkin stres ini juga boleh membawa kepada kejadian seperti membunuh diri. Ada kes-kes seperti ini disebabkan oleh tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika. Okey, tiada simpanan untuk kegunaan semasa kecemasan seperti Suria beritahu tadi. Okey, ini akan berlaku sebenarnya contohnya masa kita perlukan rawatan, rawatan kecemasan ataupun untuk membayar sesuatu yang sangat penting pada masa tersebut, Dan juga kebahagiaan keluarga boleh terjejas, Mungkin dari segi keharmonian keluarga mungkin akan kita nampak kat situ tiada keharmonian dalam keluarga disebabkan isu kewangan, Okey. Dan soalan D, huraikan pengajaran yang anda perolehi daripada kedua-dua gambar di atas. Okey, Syabita, apakah pengajaran yang kita dapat? Tidak terpengaruh dengan jualan murah. Ya, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Ada jawapan lain tak? Siapa nak jawab? Ada jawapan lain tak? Okey, Ganesh, apa jawapan lain? Kita kena menabung duit untuk masa depan. Kita kena? Menabung duit untuk masa depan. Kita perlu menabung duit untuk masa depan. Jadi dekat sini pengajaran ini. Okey, terima kasih Savita dan juga Ganesh. Okey, apakah pengajaran dekat sini adalah kita perlu membeli barangan keperluan sahaja, bukannya barangan kehendak, okey? Jadi dekat sini kita perlu membuat perancangan perbelanjaan, Perlu menabung untuk digunakan pada masa akan datang. Seperti kita nampak gambar tadi, gambar A dia dah beli banyak barang, gambar B dah tak ada duit langsung. Jadi apa yang berlaku adalah bila katakan dia perlukan untuk membeli sesuatu yang lebih penting, dia dah tidak ada wang, Okey, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Jadi ini biasanya kita sebagai manusia biasa, apa yang berlaku adalah kita sangat terpengaruh dengan jualan-jualan murah, sama ada dalam talian ke ataupun di mana-mana shopping mall ke. Okey, kerana anggapan kita adalah kita akan mendapat barangan tersebut dengan pada kadar yang harga yang rendah, Sebenarnya tidak. Dan apa yang berlaku adalah kita akan berbelanja lebih sebenarnya. Okey, dan perlu berjimat cermat semasa membeli belah. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan struktur. Okey, kita teruskan kepada bahagian B, Okey, soalan bahagian B ini merupakan soalan esei yang mana dia ada murid akan mendapat 2 soalan esei, untuk bahagian B ini, dan murid perlu menjawab hanya satu sahaja. Okey, jadi saya berikan satu contoh soalan untuk bahagian B. Okey, hemat berbelanja, elakkan pembaziran. Okey, bagaimanakah anda merealisasikan slogan di atas berdasarkan nilai-nilai universal? Jadi bila soalan ini dinyatakan bagaimanakah anda merealisasikan slogan dan dimasukkan juga nilai-nilai universal. Jadi untuk soalan ini murid mesti menjawab nilai, Sekiranya soalan itu dihendaki pelajar menjawab nilai, murid perlu menyatakan nilai dan maksimum nilai 3. Okey, murid boleh menyatakan 3 nilai. Okey, sekarang siapa boleh sebutkan nilai dekat sini dulu? Okey, kita bagi pada Savita. Okey. Nilai kesederhanaan. Okey, nilai kesederhanaan, bagus. Apa lagi nilai lain, Ganesh? Nilai bertanggungjawab. Okey, nilai bertanggungjawab, bagus, Okey, dan kita akan tengok dekat sini. Okey, ini adalah contoh jawapan atau cadangan jawapan yang boleh kita kemukakan. Okey, nilai di sini ada 3 nilai, jadi murid akan mendapat 3 markah, Okey, selepas itu ini adalah huraian-huraian bagaimana kita boleh merealisasikan slogan berhemat untuk berbelanja itu. Okey, jadi mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan untuk mengelakkan pembaziran. Okey, membeli barangan secara tunai atau menggunakan kad debit, mengelakkan diri daripada berhutang. Jadi bila kita nampak dekat sini, ada huraian dan juga ada huraian tambahan. Okay, ini adalah sebagai yang pertama ni adalah fakta dia, yang keduanya adalah huraian untuk menjelaskan fakta tersebut. Okay, contohnya dekat sini mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Dekat sini bermaksud kita membuat peruntukan.
bagi setiap perbelanjaan. Okey, berapa banyak kita nak peruntukkan untuk membeli barangan tersebut? Okey, adakah kita akan peruntukkan duit sebanyak ini atau adakah kita perlu membeli barangan tersebut? Adakah penting sangat? Okey, membeli barangan secara tunai atau menggunakan kad debit. Kenapa? Untuk mengelakkan diri daripada berhutang. Ya, mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Bagaimana kita mendisiplinkan diri? Mengelakkan diri daripada membeli barangan yang bukan keperluan. Ya, tidak mudah dipengaruhi oleh jualan murah atau pembelian secara dalam tarian. Kenapa? Jangan mudah tertipu dengan promosi dan iklan. Okey, dan seterusnya membuat pembelian mengikut kemampuan. Kenapa? Wang lebihan disimpan untuk masa kecemasan. Jadi apa yang murid boleh nampak dekat sini adalah saya mengenal pasti dekat sini contohnya saya akan buat mengenal pasti membuat anggaran. Kenapa? Saya beri jawapan dekat sini. Jadi murid akan dapat markah, setiap ni satu markah. Ya. Jadi bila murid memberikan huraian tambahan, jadi huraian itu betul, boleh diterima, murid akan mendapat markah. Ya. Jadi penulisan murid dalam bahagian esei ini pastikan mereka menulis supaya ayatnya tak bergantung ke ataupun menunjukkan satu pemahaman. Bila kita membaca kita dapat kita dapat lihat kesinambungan ayat tersebut. Ya. Okey, contohnya dekat sini katakan murid ingin berikan contoh tambahan, dipersilakan. Digalakkan, ya. Ini untuk menunjukkan pemahaman murid dari segi tajuk tersebut. Ya. Jadi dekat sini ini hanya sekadar cadangan jawapan. Jadi sekiranya murid dekat rumah, okey, mereka nak buat latihan ini, mereka boleh bertanya dengan guru mereka apakah jawapan-jawapan lain yang mereka boleh masukkan, yang mereka boleh tuliskan untuk soalan tersebut, ya. Okey. Betul tu cikgu, dan saya rasakan kata kunci yang sangat penting hari ini cikgu yang saya dapat banyak seperti yang cikgu katakan, dan saya pasti murid-murid juga akan ingat, beli mengikut keperluan, jangan mengikut kehendak. Betul. Itu sangat penting. Dan sekarang kita akan berehat sebentar sambil kita fikir-fikir mengenai slogan yang Cikgu Magesh buat tadi. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Belanja secara berhemah. Kena ingat tahu tu bagaimana kita nak belanja, bagaimana kita nak menggunakan duit. Kembali bersama kami di Didik TV KPM dalam slot sukses SPM 2022. Dan hari ini dalam mata pelajaran pendidikan moral adalah topik yang saya sudah sebut tadi. Sangat penting, dan bersama saya ialah Cikgu Magesh. Cikgu, sekarang cikgu akan berkongsi pula kepada kita cara dan teknik menjawab bahagian C untuk kertas pendidikan moral. Ya? Baik, silakan cikgu. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Okey, seperti yang saya sebut tadi. Okey, kita ada bahagian C juga merupakan bahagian soalan esei yang mana murid akan diberi dua set soalan, ya, dua set soalan yang mana ada A and B. Okey, A dan juga B, di mana merangkumi 10 markah untuk setiap satu soalan. Jadi bahagian C ini dia merangkumi ada 40 markah sebenarnya, ya. Okey, jadi untuk soalan ini saya berikan contoh untuk satu bahagian saja, iaitu Sheila suka menonjolkan dirinya sebagai seorang yang mewah dan menunjuk-nunjuk kepada rakannya walaupun dia berpendapatan kecil. Dia sanggup membuat pinjaman peribadi semata-mata untuk membeli barangan berjenama dan memenuhi hasratnya. Okey. Jadi berdasarkan kepada isu ini, situasi ini, okey, saya kemukakan, saya sediakan dua soalan, iaitu pertama adalah berdasarkan situasi di atas, wajarkah Sheila berbuat demikian berdasarkan nilai universal yang telah dipelajari. Okey, itu merangkumi 10 markah. Yang kedua adalah bincangkan kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Jadi dekat sini untuk soalan pertama A ni, bahagian pertama adalah wajarkah. Okey, wajarkah Sheila berbuat demikian berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi dekat sini murid perlu menyatakan sama ada wajar ataupun tidak. Okey, Kirti, wajarkah atau tidak perbuatan Sheila ini? Tidak wajar. Okey, bagus, tidak wajar. Bila murid mengatakan tidak wajar, dan dia akan murid akan diberikan satu markah. Sebab ini dah merupakan satu bahagian daripada soalan. Dan diikuti dengan apakah nilai-nilai universal, ya? Apakah nilai-nilai universal yang kita boleh dapat, ya? Okey. Saya tunjukkan dulu. Okey, ini adalah jawapan untuk yang pertama, tidak wajar.
Okey, jawapan yang kedua ini adalah nilai. Okey, nilai yang mana? Nilai nasional, nilai kesedaraan dan juga nilai bertanggungjawab yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan ini. Sebab dalam soalan saya sudah kemukakan berdasarkan nilai-nilai universal. Okey, sekarang mengapa? Okey, mengapa kita kata tindakan Sheila ini tidak wajar? Okey, dan pertama sekali saya nak bagi tahu ya, murid bila menjawab soalan ini mereka mesti pastikan siapakah watak dalam soalan ini. Okey, contohnya dekat sini adalah wajarkah Sheila. Jadi murid perlu menyatakan watak Sheila. Okey, jangan menyatakan watak yang lain ya. Okey, siapa nak jawab pertama sekali mengapa? Okey, Kirti. Merancang perbelanjaan berdasarkan wang yang dia ada. Okey, merancang perbelanjaan berdasarkan pada wang yang dia ada. Okey, Ganesh, saya nampak Ganesh angkat tangan tadi. Cuba jawab, Ganesh. Dah jawab, Cikgu. Jawapan yang sama. Jawapan sama juga. Okey. Bagaimana dengan Savita? Sama je cikgu. Sama je, jawapan sama. Sama-sama juga. Okey. Dia telah berbincang je. Dah bincang tu. Okey. Jadi dekat sini adalah beberapa alasan mengapa, bagaimana kita boleh kenapa kita kata Sheila ni tidak boleh bertindak seperti membeli barangan berjenama dan kita nampak dekat situ Sheila dia membuat pinjaman peribadi semata-mata untuk membeli barangan berjenama ya. Okey, jadi kat sini ada contoh-contoh cadangan jawapan yang boleh murid tulis iaitu Sheila perlu menentukan kedudukan kewangannya. Berapa duit yang dia ada? Adakah dia perlu membeli barangan yang berjenama? Okey, hanya semata-mata untuk menunjukkan kemewahan dia. Okey. Yang kedua, perlu merancang perbelanjaannya berdasarkan wang yang dia ada. Okey, jadi kat sini dia perlu mengambil kira. Jadi dekat sini kita tidak perlu menunjuk-nunjuk. Sekiranya kita tidak ada cukup duit, kita tidak perlu menunjuk-nunjuk kerana pada akhirnya kita yang akan mengalami akibatnya kerana berhutang ya. Sheila perlu mendisiplinkan diri semasa berbelanja. Okey, Sheila perlu berbelanja mengikut keperluan dan juga bukan kehendak dan juga tidak membeli barangan berjenama sekiranya tidak mampu. Sheila juga perlu menabung untuk digunakan pada masa kecemasan atau masa tua. Jadi ini merupakan beberapa cadangan jawapan yang mana murid boleh tulis untuk soalan ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Bincangkan kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Okey, dalam soalan ini saya tidak nyatakan berdasarkan nilai-nilai universal. Okey, sekiranya tidak dinyatakan nilai-nilai universal, murid tidak perlu menulis. Okey, murid terus boleh menjawab kepada kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Okey, siapa nak jawab dekat sini satu kesan? Okey, Ganesh, apa kesan Ganesh? Silakan Ganesh. Melahirkan tabiat berbazir. Melahirkan tabiat membazir ya. Okey, ada siapa lagi nak cuba? Savita pun tadi ada mengangkat tangan. Okey, Savita. Bagus, Savita. Hutangan akan meningkat. Hutang akan meningkat. Betul. Itu jawapan yang bagus ya. Hutang akan meningkat. Okey, siapa lagi nak jawab? Okey, Kirti dah angkat tangan. Okey, Kirti. Semua angkat tangan cikgu, semua bersemangat. Semua boleh disenaraikan oleh bank. Disenarai hitamkan ya. Betul Kirti? Disenarai hitamkan. Okey. Surya pun angkat tangan tadi saya nampak. Gagal melangsaikan hutang. Gagal melangsaikan hutang. Okey, ini adalah kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika yang diamalkan oleh Sheila. Jadi dekat sini adalah contoh, saya tunjukkan contoh yang di mana murid boleh menulis jawapan mereka. Dan penting sekali jangan lupa watak adalah Sheila. Ya, watak adalah Sheila. Jadi bila murid menulis jawapan mereka perlu menulis dalam satu ayat yang lengkap ya. Okey, contohnya Sheila akan menghadapi masalah kewangan. Ini sebagai contoh untuk murid mengenal pasti jawapan. Okey, yang kedua adalah Sheila akan melahirkan tabiat membazir. Okey, keberhutangan akan meningkat, gagal melangsaikan hutang. Okey, nama boleh disenarai hitamkan oleh bank. Jadi dekat sini ini merupakan fakta-fakta yang mana hasil daripada kesan pengurusan perbelanjaan secara tidak beretika. Sekiranya murid nak berikan jawapan tambahan, dipersilakan. Contohnya memberikan contoh, okey, ataupun memberikan contoh-contoh yang sesuai memang digalakkan sebenarnya untuk bahagian menjawab soalan cara esei sebenarnya ya. Okey.
Jadi ini adalah sekadar untuk pengetahuan murid ya, contoh-contoh atau teknik untuk menjawab soalan sebenarnya. Okey, selain daripada soalan yang saya beri tadi, ini merupakan beberapa isu yang boleh kita kaitkan juga dengan tajuk pengurusan perbelanjaan. Contohnya isu muflis ada dalam buku teks ya, isu muflis dalam kalangan masyarakat, ketagih belanja secara dalam talian ini berlaku pada masa kini, konsep menabung dan juga jualan. Isu berkaitan dengan jualan murah. Ini merupakan beberapa isu yang saya rasa di mana murid boleh membuat latihan lanjutannya, membuat latihan tambahan untuk mencari isu jawapan berkaitan dengan tajuk-tajuk ini. Ya, sebenarnya dia merupakan memang berkait rapat dengan tajuk pada hari ini sebenarnya. Betul cikgu. Setiap tajuk ini ada kesinambungan ya. Betul. Dan saya rasa ini juga kena mengena dengan isu-isu semasa yang kita ada sekarang, contohnya mengenai jualan murah, konsep menabung. Betul. Yang mungkin mereka kurang arif dengan perbelanjaan ya. Yang sebenarnya yang kedua inilah ketagih belanja secara dalam talian yang berlaku pada masa kini sebenarnya. Betul, Memang cikgu. berkait rapat ya. Saya setuju cikgu. Dan cikgu, bolehkah kita dapatkan sedikit rumusan dengan topik yang kita telah belajar hari ini? Okey, boleh Hanif. Okey, sebenarnya tajuk hari ini tentang pengurusan perbelanjaan ini adalah berkaitan bagaimana kita boleh menguruskan perbelanjaan kita supaya kita tidak akan mengalami masalah kesusahan kewangan ataupun kekurangan kewangan pada masa akan datang. Okey, dan dalam tajuk ini juga kita telah membincangkan tentang apakah cara-cara cara-cara kita boleh menguruskan perbelanjaan kita secara beretika, dan pada akhirnya apa yang kita akan dapat adalah apakah perasaan yang kita akan dapat sekiranya kita dapat menguruskan perbelanjaan kita secara beretika. Sudah semestinya kita akan merasa gembira dan juga bangga kerana kita mampu untuk membuat simpanan yang mana pada masa sekarang ni dengan adanya isu tentang ketagih belanja dalam talian ni, ramai yang suka berbelanja dalam talian ya. Jadi pada saya isu menguruskan perbelanjaan ini sangat-sangat penting dalam kehidupan setiap individu sebenarnya. Saya pasti itu, saya setuju juga dengan itu cikgu, dan dengan itu kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Mageshwari Perumal Mudali, Ketua Panitia Pendidikan Moral dari SMK Jalan Riko, Kajang, Selangor. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan juga kepada keempat-empat murid kita dalam talian yang terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Dan cuba lambai sikit. Kita dah habis dah hari ini. Saya rasa mereka masih belajar tu cikgu. Tak apa. Dan kepada murid-murid di rumah, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya pasti banyak ilmu yang telah anda mendapat hari ini. Dan teruskan bersama kami di Didik TV KPM di Sukses SPM 2022. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua.